Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Dr. Nasir Tandang, anak Edwin Unting, selaku pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Izzul Firdaus bin Abdul Fattah akan membentangkan kerja khusus sosiologi yang diberikan. Kepelbagaian sosio-budaya. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosio-budaya dalam masyarakat kita. Ini kerana apabila terlalu banyak kaum dan budaya, terutamanya di Sabah dan Sarawak, apabila itu berlaku, maka wujudlah kepelbagaian budaya, bangsa, adat, bahasa dan sebagainya lah di Malaysia ini. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, kepelbagaian membawa erti berbagai-bagai jenis. Manakala sosio budaya pula ditakdirkan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya yang merangkumi cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Berbagai-bagai jenis ni adalah dari segi ataupun aspek kaum lah. Berbagai-bagai kaum. Kaum Iban, ada kaum Dayak, Kadazan. Boleh juga daripada aspek bahasa. Bahasa Iban, bahasa Kadazan dan lain-lain lah. Kepelbagaian sosial budaya boleh didefinisikan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama. Ini mungkin berlaku dalam wilayah yang besar lah. Terdapat dalamnya berbagai kaum. Bila terdapat berbagai kaum adalah perbezaan mereka, maka akan terjadilah perbezaan daripada segi budaya, adat dan bermacam-macam lagi lah di antara mereka. Sosial budaya menurut Islam ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban sesuatu masyarakat yang lahir dari akidah dan petunjuk Islam, bersangkutan dengan akhlak dan pergaulan masyarakat itu dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Perpaduan merupakan elemen terpenting dalam usaha mengekalkan keharmonian. Apabila perpaduan itu wujud, maka wujudlah rukun negara. Ini juga bersangkut paut dengan pemerintahan negara lah. Mereka lah yang perlu memenangkan peranan ataupun perlu bijak untuk memastikan ataupun untuk menangani kerana serta permintaan setiap kaum bagi kepentingan sesuai dengan tuntutan mereka lah. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertamanya adalah guru. Guru perlu bijak bagi menangani murid yang berasal daripada kelas sosial dan kaum yang berlainan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, perbezaan kelas sosial dan kaum ini perlu diketepikan dan semua murid perlu dilayan dengan sama rata tanpa mengambil kira kelas sosial dan kaum mereka. Dalam proses ini, gurulah yang perlu mengetepikan perbezaan kelas sosial dan kaum itulah, dan perlu layan mereka sama rata. Maksudnya layan mereka dengan adil. Guru juga perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang berasaskan kelas sosial dan kaum. Ini kerana kumpulan yang mempunyai murid yang berlainan kelas sosial dan kaum akan menggalakkan interaksi serta pergaulan yang sihat. Khususnya, guru perlu memberi layanan adil terhadap setiap murid. Guru haruslah mengenali latar belakang pelajar, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adat resam, kepercayaan dan agama akan membolehkan guru memberikan layanan yang lebih adil kepada individu pelajar mengikut keperluan individu. Layanan guru kepada murid ni akan lebih adil lah jika guru tersebut mengenali latar belakang pelajar ataupun dia tahu taraf sosioekonomi pelajar, dia tahu budaya pelajar itu, dia tahu adat serta dia mengenali kepercayaan mereka. Kita pergi kepada murid. Yang pertama, kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza. Sesetengah murid hanya menguasai dialek,
bahasa ibunda atau dialek semata-mata berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran. Okay, kita tengok setengah murid ini mereka hanya kuasai dialek sahaja kan. Malah ada yang menguasai bahasa ibunda atau dialek semata-mata. Apabila dia orang ini menguasai bahasa ibunda atau dialek semata-mata, mereka akan berkemungkinan menghadapi masalah dalam pembelajaran lah. Mereka juga akan kurang faham terhadap apa yang mereka baca. Bahan-bahan yang mereka baca itu mereka kurang faham. Dan juga kurang faham terhadap penerangan guru tersebut. Apabila ini berlaku, kesannya amat tinggilah, iaitu ketinggalan dalam pelajaran. Okay, seterusnya, proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama. Proses ini hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosial budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Okay, proses ni hendaklah dikembangkan supaya pembentukan kendiri murid itu dapat dilaksanakan untuk saling mempercayai antara satu sama lain lah. Tidak kira anutan agama. Bila tidak kira anutan agama, ia akan mengukuhkan perpaduan sesama mereka. Okay, seterusnya perbezaan kelas sosial. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Okay, bagi murid yang tergolong dalam kelas sosial rendah ni, diorang akan hadapi masalah dari segi kewangan lah yang berkaitan rapat dengan pembiayaan, kemudahan belajar dan kurang kelengkapan untuk belajar. Okay, manakala murid dari golongan sederhana ataupun tinggi, mereka ni kurang menghadapi masalah yang dihadapi oleh pelajar kelas sosial rendah. Okay, seterusnya, peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Okay, yang pertamanya, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Okay, yang pertama, cara murid berinteraksi dengan guru atau sesama rakan adalah tidak sama dan meluas. Apabila ini berlaku, maka guru sebagai ejen perlulah menggalakkan pergaulan mesra di antara kalangan pelajar lah, bagi melakukan interaksi sosial melalui apa? Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, ia juga dapat dilakukan ketika pembelajaran dan pembelajaran berlaku, murid akan digalakkan untuk membincangkan tajuk yang diajar bersama rakan-rakannya dan membuat refleksi dan rumusan daripada apa yang difahami dan dipelajarinya. Okay, dalam perbincangan itu, proses sosialisasi akan berlakulah disebabkan ada komunikasi di antara mereka. Maksudnya, komunikasi dua hala lah. Komunikasi ini adalah untuk mengembangkan hubungan sihat di antara mereka. Tetapi guru tidak boleh memilih untuk menyampaikan maklumat sahaja. Apabila guru pilih untuk menyampaikan maklumat sahaja, maka tidak akan terjadilah hubungan sosial di antara mereka. Okey. Yang keduanya adalah membentuk hubungan sosial yang mesra. Dalam usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang dan dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan komuniti dan negara, amat perlu dititik beratkan dan diberikan penerangan. Maksudnya guru sebagai ejen memang diperlukanlah untuk membentuk insan supaya emosi mereka matang dan stabil. Apabila emosi stabil, maka lahirlah masyarakat yang berkasih sayang, hormat menghormati, saling memahami, orang muda kasihi orang tua kasihi orang muda dan seterusnya lah. Okay. Seterusnya dapat membentuk hubungan sosial yang mesra dan penyayang. Bagi membentuk hubungan sosial mesra dan penyayang ni dengan cara mengawasi mereka, menasihati mereka dan membetulkan tingkah laku murid yang berada di hadapan mereka. Okay. Yang ketiga, memastikan perkembangan tingkah laku positif.
Dalam kita memastikan perkembangan tingkah laku ni, guru haruslah yang pertamanya adalah bertanggungjawab dalam memupuk sikap, nilai dan sahsiah murid. Ini adalah selari dengan kehendak masyarakat seperti nilai belas kasih, nilai belas kasihan, bertolak ansur, bertibar rasa dan bekerjasama. Ini juga dapat mewujudkan suasana yang selesa dalam sosialisasi tersebut. Okey, dalam meneruskan usaha seterusnya, guru juga perlulah berusaha untuk membimbing dan membentuk tingkah laku murid yang positif dan negatif. Okey, daripada segi apa? Dalam segi apa jualah keadaan mengikut kehendak masyarakat. Apa yang penting adalah di dalam darjah tersebut. Benda itu sememangnya perlu untuk hubungan yang positif antara guru dan murid. Okey. Selain itu juga, guru juga boleh mengendalikan projek gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah, balai raya, pusat warga tua, rumah anak yatim. Ini apabila ini berlaku, ia adalah peluang bagi pelajar untuk bersosialisasi secara aktif dan membina dalam kalangan masyarakat tersebut. Dan dia akan membina hubungan yang lebih rapatlah apabila hubungan sosial itu berlaku. Okey. Yang seterusnya, memelihara kepribadian. Dalam memelihara kepribadian ni, kualiti peribadi guru menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah. Ini adalah selari dengan aspirasi negara lah. Tingkah laku guru ni merupakan salah satu pengaruh sosialisasi dalam kalangan pelajar. Segala tingkah laku guru akan diperhatikan oleh pelajar. Nak beritahu, guru itu cermin kepada pelajar. Okey, guru bukan sahaja mengajar guru bukan sahaja mengajar tetapi untuk memastikan pembentukan sahsiah pelajar. Ia bukan sahaja sahsiah, malah pembentukan jasmani, rohani, intelek dan emosi. Apabila ini wujud di dalam pembentukan pelajar, maka dapat kita melahirkan pelajar yang bermoral serta harmoni dan juga seimbang dalam pelbagai aspek lah. Guru juga perlu menunjukkan nilai yang baik untuk pelajar dan tidak menunjukkan teladan yang buruk bagi untuk berusaha membentuk pelajar yang berwawasan. Okay. Nombor 5 adalah menyatukan bangsa Malaysia. Dalam menyatukan bangsa Malaysia ni, kita haruslah melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin bagi memenuhi pembangunan negara. Okay, ini adalah penting bagi tunjang pendidikan lah. Tunjang pendidikan ni dia adalah berfungsi sebagai pembinaan dan pembentukan negara. Tonggok dia siapa? Tonggok dia adalah guru ya. Guru itu sendiri. Guru itulah yang akan membina perpaduan dalam generasi muda. Tidak memilih sikap pilih kasih sesama kaum dan agama. Okay, dalam konteks pilih kasih ni, guru haruslah bijak mendidik dan bersikap adil lah terhadap pelajarnya. Macam mana? Tidak kira warna, kulit, jantina, bahasa, kepercayaan dan keturunan. Ia membawa maksud guru perlu bersikap sama rata. Okay, seterusnya, melaksanakan pelbagai program menjurus kepada penghayatan prinsip-prinsip hukum negara. Dalam melaksanakan program tersebut, apa yang pelajar akan dapat adalah memetabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama, iaitu bahasa perpaduan rakyat. Ia juga dapat meningkatkan penghayatan pelajar pelbagai kaum terhadap nilai patriotisme itu sendiri. Okey, yang seterusnya, menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar.
Dalam menerapkan nilai kerohanian, guru harus ada tanggungjawab bagi melahirkan golongan yang memiliki mentaliti kelas pertama kepada tanah air. Ini adalah haruslah bagi setiap guru, bukan sahaja dia memberi ilmu, tetapi juga dia memberi ilmu akhirat kepada pelajarnya. Dan guru juga perlu sentiasa menyuntik nilai-nilai murni kepada pelajar supaya terhindar daripada unsur-unsur negatif. Apa dia itu unsur-unsur negatif seperti mencuri, merompak, bergaduh dan macam-macam lah. Apabila benda itu, kita perlu memberi bimbingan, prihatin, asuhan dan kasih sayang. Dengan suntikan tersebut, ia akan dapat melahirkan pelajar yang akan ada jati diri dan bersasih mulia, yang mana dapat menjana pembangunan negara apabila mereka menjadi dewasa nantilah. Seterusnya, menerapkan kepercayaan kepada mereka tentang agama. Ini adalah pentinglah kerana jika tidak menerapkan agama, ia boleh menjejaskan keinginan mereka kepada Tuhan dan boleh menjejaskan nilai-nilai hidup sejagat. Jadi penerapan itu pentinglah, sangat penting dari peringkat awal persekolahan lagi. Kesimpulannya adalah kepelbagaian sosial budaya dimaksudkan adalah amalan yang sepatutnya perlu ada dalam setiap lapisan masyarakat lah. Ini kerana pembangunan negara pada hari ini adalah berlaku akibat daripada perubahan sosial budaya penduduk itu sendiri. Sosial budaya adalah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesebuah masyarakat yang lahir dari pegangan dalam masyarakat itu sendiri juga. Kebudayaan di Malaysia ini adalah berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu, Cina, India dan kaum yang lain. Oleh yang demikian, sosial budaya patut menjadi amalan yang sepatutnya perlu ada dalam setiap lapisan masyarakat. Akhirnya, setiap rakyat bertanggungjawab untuk mengenali dan mempelajari mengenai kepelbagaian budaya dalam negara kita ini. Dalam hal ini, apa yang penting ialah setiap rakyat perlu memahami serta menerima kepelbagaian budaya secara hati yang terbuka. Ini adalah kerana dapat mengamankan kita punya negara. Sekian, terima kasih.